Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah tahun 4. Hari ini murid-murid akan belajar mengenai kaedah penyelidikan sejarah. Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menerangkan dua kaedah penyelidikan sejarah dengan jelas. Sebelum cikgu menerangkan kaedah-kaedah penyelidikan sejarah, cikgu akan menerangkan apa itu penyelidikan sejarah. Penyelidikan sejarah merupakan penyelidikan yang dilakukan untuk membuktikan bahawa peristiwa sejarah tersebut benar-benar berlaku. Kaedah penyelidikan sejarah terdapat 3 jenis. Yang pertama, kaedah arkeologi. Yang kedua, kaedah lisan. Dan seterusnya ialah kaedah bertulis. Kaedah arkeologi. Kaedah arkeologi ini merupakan satu proses untuk mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Antara bahan tinggalan sejarah ialah fosil, tembikar, barangan logam dan kulit siput. Kaedah arkeologi dilakukan melalui proses cari gali iaitu ekskavasi seperti gambar yang telah dipaparkan. Antara tapak arkeologi yang wujud di Malaysia ialah tapak arkeologi di Sungai Batu di Kedah. Antara bahan tinggalan sejarah yang telah kita temui ialah rangka perak men di Lenggong, Perak. Seterusnya, terdapat juga arkeologi maritim iaitu arkeologi di bawah air. Arkeologi maritim ini merupakan satu proses untuk mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut, sungai ataupun tasik. Sebagai contoh, tapak kapal selam, struktur purba dan artifak. Seterusnya ialah kaedah lisan. Kaedah lisan merupakan satu proses untuk mendapatkan maklumat melalui temu bual. Individu yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber dan kaedah lisan ini merupakan sumber utama ataupun sumber premier. Orang sumber yang ditemu bual terdiri daripada orang yang terlibat dalam peristiwa sejarah atau melihat peristiwa dan mendengar peristiwa tersebut daripada orang lain. Terdapat beberapa kaedah atau langkah untuk melaksanakan kaedah lisan. Yang pertama, kita perlu kenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Sebagai contoh, kamu hendak mengkaji berkenaan dengan sejarah sekolah, kamu perlu mengenal pasti orang yang boleh menceritakan mengenai sejarah sekolah. Sebelum berjumpa dengan orang tersebut, kamu perlulah menyediakan soalan-soalan yang berkaitan. Seterusnya, kamu perlu menemu bual dan merakam perbualan dengan orang sumber tersebut. Akhir sekali, daripada rakaman yang dibuat, kamu perlu menyalin, menyimpan data perbualan dan membuat penulisan. Penulisan yang dilaksanakan perlulah berdasarkan perbualan yang telah dilaksanakan. Kaedah terakhir dalam penyelidikan sejarah ialah kaedah bertulis. Kaedah bertulis merupakan satu proses mendapatkan maklumat daripada tulisan ataupun lakaran. Sebagai contoh, maklumat boleh diperolehi daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Bahan bercetak yang dimaksudkan adalah seperti buku, surat-surat perjanjian, surat-surat rasmi dan surat khabar. Antara langkah-langkah yang perlu diambil dalam kaedah bertulis ialah yang pertama, kenal pasti sumber sejarah yang tepat, iaitu kamu perlu memilih sumber sejarah yang tepat.
atau dikenali sebagai sumber premier atau sumber utama supaya pendidikan yang kamu buat itu tidak salah ataupun terpesong. Langkah kedua, kamu perlu mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Kamu perlu mengumpulkan sebanyak mungkin sumber-sumber sejarah yang ada. Langkah ketiga ialah mentafsir maklumat daripada sumber. Berdasarkan sumber-sumber yang kamu perolehi, kamu perlu membuat perbandingan antara sumber-sumber tersebut supaya tidak berlaku kesalahan fakta ataupun kesalahan ketika kita mentafsir maklumat tersebut. Langkah yang keempat, melalui maklumat yang diperolehi, kita perlu membuat penulisan supaya maklumat-maklumat ini dapat direkodkan dan disimpan di arsip. Sebagai rumusan, melalui kaedah-kaedah penyelidikan sejarah, pengkaji boleh memilih mana-mana kaedah yang sesuai untuk mengkaji peristiwa sejarah. Hal ini kerana tidak semua kaedah sesuai atau boleh digunakan dalam mengkaji sesuatu peristiwa sejarah. Seterusnya, kaedah yang terdapat dalam penyelidikan sejarah ini memberikan ruang kepada pengkaji untuk menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti. Melalui kaedah-kaedah ini, pengkaji dapat mengumpulkan maklumat-maklumat yang benar, sahih untuk menghasilkan sesuatu penulisan sejarah yang tidak berat sebelah atau mempunyai kesalahan fakta. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih murid-murid. Selamat belajar.